Orang rakam, orang buat kaset, saya pun tak tahu siapa itu rakam. Sekarang macam ni lah, you cakap kontrak sama kita lah. Cina nak buat kaset ceramah agama, saya kata tak payah lah. Siapa-siapa nak buat lah, saya tak kisah, janji dakwah berjalan. Saya tak nak fikir royalty ke apa-apa, janji royalty Tuhan bagi, royalty manusia bagi habis. Royalty Tuhan bagi tak habis. Dakwah kita ni royalty sampai kiamat, berkekalan. Jadi tahun 95 buat kaset. Tah berapa ratus tajuk saya tak tahu. CD sebelum si Alias Salam ni buat, berapa ramai yang buat CD saya. Saya pun tak tahu tajuknya berapa. Kadang dia rakam, kadang dia ini. Tapi satu orang, misalnya saya pergi ke rumah dia, saya tengok di dinding dia CD saya, daripada satu sampai tah berapa siri, kaset daripada tah berapa tajuk sampai habis, semua dia simpan. Saya kata, loh, banyaknya hang simpan. Jawapan yang akan keluar daripada mulut saya pun tak ada kaset ni, saya pun tak ada kaset ni, saya pun tak ada kaset ni. Hang ada? Macam itu. Saya pun tak ada CD ni, kamu ada? Sebab saya dah lupa saya buat CD tu. Sebab saya dah lupa saya buat kaset tu. Tapi dia pengumpul, dia tak lupa. Dia kumpul. Sampai kita kata, pelik sungguh, semua ada kat hang no. Aku sendiri pun tak ada. Macam itulah di hari kiamat. Bila selok saja kitab catatan, ya Allah, yang ni pun ditulis. Loh, yang ni pun ditulis. Macam itulah bandingan dia. Aku pun lupa dah. Macam itulah kitab Ibn Mubin itu. Satu pun tak tinggal. Jigi mata kat cikgu ni, anak-anak ni jigi mata kat ustaz. Allah tulis, tuan-tuan lupa lah. Elok ustaz tu keluar, tuan-tuan buat pepek menyampah ke ustaz ni, Allah tulis dah. Tapi kita lupa dah yang kita tulis, yang kita buat. Subhanallah. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, kafir kerana tak percaya kita akan dibangkitkan semula. Yang ketiga, kafir yang ketiga, mereka mengingkari baharunya segala aflak. Aflak maknanya peredaran bintang. Apa ayat bintang dalam Quran? Ayat tentang bintang dalam Quran juzuk berapa banyak? Juzuk berapa? A juzuk 1, B juzuk 2, C juzuk 3, D juzuk 30. Juzuk 30 lah. Paling banyak surah tentang bintang. Apa ayat tentang bintang? Wasama izatil buruj. Kemudian itu Allah sumpah tentang bintang. Buruj ada berapa? Sudah. Ni aku malas main, ingatkan dia mengajar, dia tanya pula lah. Allah sumpah dengan langit, Allah sumpah dengan bintang. Buruj saja ada berapa? Yang manusia duk kaji ni, buruj ni ada 10 saja. Dalam buruj tu pula terlalu banyak bintang, tak terkira banyaknya. Kita sebut sebagai galaksi. Kata ulama-ulama tafsir, 5 duduk di utara, 5 lagi buruj duduk di bawah, di selatan. 5 yang duduk di utara ni namanya jadi, namanya tengah-tengah khatul istiwa. Tengah-tengah dia khatul istiwa. Atas dia jadi, bawah dia sartan. Semualah kitab fiqh, kitab tauhid sebut. Ada buruj bentuk ini, ada buruj bentuk ini. Berapa setiap 3 bulan matahari itu akan beredar pada buruj. Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, setiap 1 bulan dia akan pergi masuk. Setiap 3 bulan dia akan pergi satu buruj. Itulah kerja matahari. Sebab itu matahari ada masa dia kecil, ada masa dia besar. Ada masa dia kelabu, ada masa dia terang. Ada masa awal maghrib, ada masanya lambat maghrib. 2-3 minggu yang lepas maghrib kita awal 6.50 masuk maghrib lah. Kalau puasa masa tu seronok.
Kalau puasa hari tu lah 6.50 buka puasa dah lega dah. Lah dia main lewat lah. Lah pukul apa? Maghrib pukul 7 lah. Lepas ni dia akan balik buka lah waktu 7.11 balik, 7 suku, 7.20. Sebab apa? Sebab peredaran matahari itu. Sebab itu Allah sumpah dengan buruj. Adanya buruj-buruj itu Allah sumpah. Dan matahari duduk berkeliling di situ. Buruj ini dia pergi, buruj ini dia pergi, dia kawai tentang cuaca, dia kawai tentang pergerakan laut dan sebagainya. Allah sumpah dengan benda itu. Allah sumpah dengan bulan wal qamar. Allah sumpah dengan bintang. Allah sumpah dengan matahari wasyams. Allah sumpah dengan langit wassama. Allah sumpah dengan kumpulan bintang-bintang wan nazi'at. Berapa banyak tentang bintang disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi manusia, orang Islam, dia paling jarang kaji bintang di langit. Dia cuma mengkaji bintang di bumi. Bila artis nak cerai, dia tahu. Bila bintang RTM tu nak kahwin, dia tahu. Bila bintang Akademi Fantasia tu nak kahwin, dia tahu. Bila bintang ni nak bertunang, dia tahu. Bintang-bintang ni dia tahu. Tapi bintang yang Allah suruh kaji di atas tu dia tak tahu. Sedangkan kalau dia kaji benda di atas itu, dia sangat alim. Dia boleh tahu. Dia banyak dapat manfaat. Dalam hadis sebut tentang bintang kejora. Bintang kejora. Orang Melayu sebut bintang kejora bintang? Bintang? Tak tahu. Jupiter. Orang putih sebut kejora, Melayu sebut Jupiter. Betul ya? Betul. Pasal kita ada lebih orang putih daripada Melayu lagi. Orang putih sebut Jupiter, kita sebut kejora. Ada benda pada bintang kejora itu Rabi suruh kaji. Ada auranya. Bulan, kenapa Allah sebut bulan lain, anak bulan lain? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya tentang anak bulan. Bulan lain, anak bulan, hilal lain, qamar lain, syahrul lagi lain. Kenapa Allah sebut anak bulan hilal? Kenapa Allah sebut syahrul bulan Ramadan, syahrul Ramadan? Kenapa Allah sumpah dengan wal qamar? Allah tak sumpah wal hilal. Wal hilal idza saja, tak ada. Wal qamari idza lain. Kenapa Allah tak sumpah dengan anak bulan? Kenapa Allah sumpah dengan wal qamar? Wal qamar tu apa? 14, 15, 16, 17. Iaitu bulan yang sedang mengambang. Allah sumpah dengan bulan itu. Yang pertama, Allah sumpah dengan bulan, bintang dan sebagainya, nak bagi tahu bahawa benda-benda itu adalah makhluk Allah. Jangan kamu ambil sebagai Tuhan. Matahari pun makhluk Allah, jangan sembah sebagai Tuhan, jangan. Yang kedua, Allah nak bagi tahu bahawa makhluk yang Allah sumpah itu benda yang besar-besar, benda yang hebat-hebat. Kalau tidak Allah tak sebut. Ya Allah sebut ni benda hebat-hebat. Allah maha hebat. Maka dengan sebab dia hebat, dia akan sebut yang hebat-hebat. Macam orang besar-besar, orang besar-besar dia cerita yang besar-besar, yang kecil-kecil dia bukan ingat. Kalau dia ingat juga benda kecil, kira hebatlah yang kecil tu. Orang besar-besar dia sebut benda yang besar-besar lah. Obama, Clinton, ya, George Bush, Pervez Musharraf, dia sebut yang itu lah. Ada dia sebut ketua kampung JKKK, tak henti. Tunggu pilihan raya baru dia sebut JKKK ni. Bila dah naik di atas dia sebut yang besar-besar lah. Dia tak jaga dah yang di bawah. Kalau dia sebut juga yang di bawah, maknanya orang di bawah tu hampir dengan dia. Kalau dia masih ingat lagi ketua kampung tu, dia ingat lagi makna ketua kampung tu hampir dengan dia. Besarlah ketua kampung tu. Allah ni maha besar. Kita ni makhluk kecil-kecil je. Tapi kalau satu makhluk Allah sebut nama dia, maknanya makhluk tu memang hebat. Hebat kerana dekat dengan Allah, ataupun hebat kerana jauh dengan Allah. Kenapa Allah sebut Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad hebat, dekat dengan Tuhan. Kenapa Allah sebut Firaun? Sebab hebat juga. Sebab dia mengaku Tuhan. Dengan main-main Firaun dia mengaku Tuhan dia. Sebab tu disebut juga oleh Allah. Pasal dia terlalu jahat. Kenapa Nabi Muhammad disebut oleh Allah? Sebab Nabi Muhammad terlalu baik.
Kenapa bulan Allah sebut? Sebab